ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله لو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap manusia di atas muka bumi ini, sama ada lelaki atau wanita, kaya atau miskin, raja atau rakyat, setiap manusia perlu pada hidayat. Kerana dengan hidayat manusia akan dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya hidayat manusia akan dapat lihat kejayaannya pada tempat yang benar, tempat yang betul. Dengan cahaya hidayat manusia akan faham betapa dunia ini tidak ada nilainya dan tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat, kehidupan selepas mati. Tanpa hidayat tuan-tuan mulia, manusia akan berada dalam kesesatan, dalam kegelapan. Mereka takkan kenal Allah. Mereka anggap selain daripada Allah sebagai Tuhan mereka, sebagai ilah dan ma'bud mereka. Mereka akan minta pada selain daripada Allah yang tidak berkuasa untuk bagi apa-apa pada mereka. Mereka akan pilih jalan yang salah yang akan membawa mereka pada kegagalan dan kebinasaan selama-lamanya. Mereka akan anggap dunialah segala-galanya, dan mereka tak nampak kehidupan akhirat yang sebenar, tuan-tuan. Sebagaimana tanpa cahaya di dunia ni, mata zahir manusia, basarah manusia tak dapat melihat, tak dapat bezakan di antara kawan dengan lawan, ular dengan tali, batu dengan emas. Begitu juga tuan-tuan, basirah manusia, mata hati manusia, tanpa cahaya hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan berada dalam kegelapan. Mereka tak akan dapat kenal hakikat setiap benda. Mereka tak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak akan kenal kehidupan akhirat, tuan-tuan. Oleh kerana itu, tuan-tuan, hidayat adalah satu perkara yang sangat penting. Hidayat adalah satu perkara yang sangat penting, mana setiap manusia perlu pada hidayat. Pentingnya hidayah ni, tuan-tuan mulia, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta hidayat hari-hari dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap daripada kita dalam solat akan minta hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling sempurna hidayat dalam diri dia. Baginda Rasulullah bila solat, Rasul akan minta hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali radhiyallahu anhu, bila mereka solat, mereka juga akan minta hidayat daripada Allah SWT. Semua sahabat-sahabat Asyara Mubasyara, Ahli Badr, semua sahabat-sahabat dan ulama-ulama, awliya Allah Subhanahu wa taala, hari-hari minta hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dan sahabat baca dalam, bila mereka baca ihdinas siratal mustaqim, bila mereka minta hidayat kepada Allah dalam salat mereka benar-benar minta kepada Allah dengan penuh rasa berhajat dan penuh. Bukan macam kita hari ini, mulut baca lain, hati ke lain.
tanpa rasa berhajat dan perlu pada hidayah. Tapi Nabi tidak demikian, tuan-tuan mulia. Baginda minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar-benar, dengan sebenar-benarnya. Dia nak beritahu kepada kita, tuan-tuan mulia, betapa pentingnya hidayah, betapa berharganya hidayah, tuan-tuan mulia. Dengan hidayah, tuan-tuan mulia, apabila manusia berada di atas jalan hidayah, cahaya hidayat Allah campakkan dalam hatinya, maka dia akan dapat memilih jalan yang menuju pada keridhaan Allah, menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanpa cahaya hidayat, manusia akan berada dalam kesesatan dan akan terpesong daripada jalan yang membawa pada syurga, bahkan akan terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan usaha nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai asbab hidayah. Daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dan penutup bagi segala nabi dan rasul, semua nabi-nabi dan rasul-rasul ini telah dihantar oleh Allah, telah diutuskan oleh Allah atas maksud hidayah, untuk usaha atas hidayah. Bagaimana manusia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana manusia dapat kenal Allah, Rabb mereka, pencipta mereka, pemelihara mereka? Bagaimana manusia hanya dapat hanya sembah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya minta kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya sujud berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana manusia dapat hidup dengan cara kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi amal-amal, sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Atas maksud ini, tuan-tuan mulia, semua nabi-nabi dan rasul-rasul telah dihantar, telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dihantar dengan kerja, dengan usaha atas hidayah. Tidak ada manusia lebih mulia daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tidak ada kelompok manusia lebih mulia di sisi Allah daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi manusia yang paling mulia ini, Allah telah bagi kepada mereka kerja yang paling mulia. Sudah pasti tidak ada kerja usaha lebih mulia, lebih penting daripada usaha yang telah dibuat oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitu usaha atas hidayat, usaha untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat ini juga, tuan-tuan mulia, saya dan tuan-tuan, kita semua umat ini, tuan-tuan mulia, telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi asbab hidayah untuk manusia. Kita semua juga boleh menjadi asbab hidayah untuk manusia, sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul telah menjadi asbab hidayah untuk manusia. Bila tuan-tuan mulia, bila kita semua bangun buat usaha sebagaimana yang telah dibuat oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Tak kira siapa kita, walaupun kita bukan nabi, walaupun kita bukan rasul, satu keistimewaan yang Allah telah bagi pada umat ini, bahawa umat ini boleh bangun buat kerja nabi-nabi dan rasul. Dan siapa yang bangun buat usaha yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akan pertama sekali bagi hidayah kepada dia. Yang kedua, Allah jadikan dia asbab hidayah untuk orang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita lihat sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kebanyakan mereka, tuan-tuan mulia, adalah penyembah berhala asalnya. Mereka adalah ubadul awthan pada asalnya. Kehidupan mereka begitu rosak dan teruk. Masyarakat pada zaman itu dipanggil masyarakat jahiliyah, menyembah beratusan berhala, menjalani kehidupan yang begitu teruk, tuan-tuan. Tapi apabila sahabat-sahabat bangun, ambil kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan mereka, menjadikan kehidupan mereka sebagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud hidup mereka sebagaimana maksud hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan siang dan malam mereka sebagaimana siang dan malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala daripada seteruk-teruk manusia, serendah-rendah manusia, Allah jadikan mereka sebagai semulia-mulia manusia. Allah Taala jadikan mereka semulia-mulia manusia. Selepas nabi-nabi, jemaah para sahabat dan mereka yang paling mulia sekali. Dan Allah jadikan mereka sebagai contoh dan teladan bagi seluruh manusia sehingga ke hari kiamat. Apa keburukan yang sahabat-sahabat tidak buat sebelum Islam, tapi tuan-tuan mulia, semua untuk Allah Ta'ala. Bila mereka bangun, mengucap dua kalimah syahadah dan jadikan kerja Nabi sebagai kerja mereka, dan mereka sungguh-sungguh bagi seluruh kehidupan mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah ubah kehidupan mereka.
Allah telah bina iman mereka. Allah SWT telah kuatkan keyakinan mereka pada Allah. Allah SWT islahkan amal mereka, akhlak mereka, sifat mereka. Maka segala kebaikan telah datang dalam kehidupan sahabat. Dan bukan hanya itu tuan-tuan mulia, Allah telah gunakan sahabat-sahabat untuk hidupkan agama di seluruh alam. Mereka telah menjadi asbab hidayat bagi ribuan manusia, jutaan manusia di seluruh dunia. Asbab pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama telah hidup sehingga ke hari ini. Mereka telah korban segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga hari ini tuan-tuan mulia, kita juga ni peluang ini untuk sehingga hari kiamat, bukan hanya untuk sahabat. Kita juga hari ini kalau tak kira siapa kita. Kita orang kaya, kita orang miskin, kita berpelajaran, kita buta huruf. Tak kira masa silam kita, siapa kita, teruk macam mana pun. Pintu taubat sentiasa terbuka tuan-tuan. Allah SWT menanti-nanti, menunggu-nunggu hamba-hambanya untuk bertaubat kepada. Allah SWT menanti-nanti, menunggu waktu tahajud. Dan dalam riwayat mengatakan Allah SWT bertanya setiap malam, siapa yang ingin beristighfar, yang ingin minta ampun kepada aku nak ampunkan dosa dia. Kita sudah nyenyak tidur, tapi Allah memanggil kita, siapa wahai hamba-hambaku yang ingin bertaubat, yang ingin beristighfar, yang ingin minta ampun kepada aku sedia untuk ampunkan dosa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi nak gambarkan betapa gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala bila seorang hamba-Nya bertaubat kepadanya. Nabi SAW umpamakan bagi satu tamsil. Satu contoh, satu orang lelaki dia dalam satu perjalanan, dalam satu safar di tengah-tengah padang pasir. Tengah-tengah padang pasir, seorang-seorang dia. Dan atas unta dia tadilah segala bekalan dan keperluannya. Makanan, minuman, duit dia, segala asbab untuk dia meneruskan kehidupan ada atas unta dia. Dan unta itu sendiri asbab kehidupan dia ini untuk meneruskan perjalanan. Ratu-ratu batu lagi tengah-tengah padang pasir, kering kontang, tak ada apa, tak ada orang. Dengan dia berjalan-berjalan, tuan-tuan mulia, dia berhenti rehat di bawah sebuah pokok. Tengah-tengah dia tidur, unta dia terlepas ikatan lari daripada dia. Dia buka-buka mata, tengok unta tak ada. Unta tak ada, maknanya segala asbab kehidupan dia pun tak ada. Asbab untuk dia menguruskan kehidupan, di tengah-tengah padang pasir itu hilang daripada. Dia puas cari ke timur, ke barat, utara, selatan, keliling, puas dia cari-cari tak jumpa. Dia berjalan sana, berjalan sini tak jumpa. Sampai dia keletihan, kedahagaan, tak mampu lagi nak berjalan, nak mencari. Dia terduduk keletihan di bawah pokok ni dan menunggu-nunggu saat kematian. Dia akan mati dalam kedahagaan, dalam kebuluran tadi. Tak tahu tak nak pergi mana, nak pergi mana-mana, kenderaan pun tak ada, orang nak minta tolong pun tak ada, makan minum pun tak ada, duit pun tak ada, apa pun tak ada. Dalam keadaan dia menunggu saat kematian dan dia tertidur. Bila dia buka mata balik, terjaga dia bertidur, dia dapati unta dia tadi dah balik kepada dia, ada sebelahnya. Unta dia yang hilang tadi, yang dia dah putus asa, dah tak mungkin nak balik unta dia kepada dia, tiba-tiba unta tu ada sebelah dia. Maknanya seolah-olah dia dapat kehidupan baru. Seolah-olah dapat kehidupan baru. Dia punya gembira sehingga dia tersasul. Dia nak cakap, ya Allah, Engkau lah Rabb aku adalah hamba-Mu. Dia tersasul cakap, ya Allah, aku dah Rabb, namun Engkau lah hamba. Nabi SAW beritahu sebagaimana gembiranya lelaki tadi dapat jumpa balik unta dia dah hilang, Allah lebih gembira lagi terhadap seorang hamba ni yang bertaubat kepada dia. Allah lagi gembira, lebih gembira lagi. Hamba dia yang tak pernah datang masjid, tak pernah pedulikan pada agama, tak pernah pedulikan usaha agama, yang bertahun-tahun hidup dalam maksiat dan dosa, Allah bila dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sangat-sangat gembira. Jadi kita semua tuan-tuan, peluang untuk kita bertaubat masih terbuka tuan-tuan. Kita anggap orang yang patut bertaubat ni orang yang buat dosa, tak sembahyang, zina, maksiat, minum arak. Tapi kita tak sedar, kita meninggalkan kerja dakwah, main-main buat usaha dakwah, tak sungguh-sungguh buat usaha dakwah, itulah satu dosa yang sangat besar.
Allah dah bagi kita buat peluang untuk buat usaha dakwah, dan bagi kita peluang untuk keluar 40 hari. Masih lagi kita main-main dalam masa. Masih lagi kita tak nak bagi masa hari-hari. Masih kita tak sungguh-sungguh buat kerja ni, tuan. Ni kita kena taubat pada Allah SWT, istighfar pada Allah SWT. Dan pada masa yang sama, kita kena usaha atas semua hamba-hamba Allah SWT untuk kita semua sambil masing-masing kembali kepada Allah, bertaubat pada Allah. Allah sangat gembira bila satu orang hamba bertaubat, dia Allah gembira. Orang yang usaha untuk hamba dia bertaubat pada Allah juga sangat gembira. Satu orang mak kehilangan anak, bila anak dia dapat balik, dia sangat gembira, dan lebih lagi gembira pada orang yang susah payah siang malam pergi cari sampai dapat anak itu. Macam-macam anugerah yang akan bagi pada orang itu. Jadi tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga akan boleh pilih kita dan jadikan kita sebagai asbab hidayah. Allah boleh bagi hidayah kepada kita dan jadikan kita sebagai asbab hidayah untuk orang lain. Bila tuan-tuan, bila kita pegang betul-betul usaha ni, bila kita bangun buat kerja, buat usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat. Bila kita buat keputusan, tuan-tuan, boleh pandangan Allah, pandangan rahmat Allah kepada kita. Bantuan dan pertolongan Allah akan bersama dengan kita. Allah telah janji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansurannallahu man yansuruh. Allah akan bantu orang yang membantu agama ini. Dan ayat yang pertama tadi, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, ulama kita tafsirkan, bila satu orang itu bantu agama Allah, satu Allah bantu dia menghadapi musuh-musuh dia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan kaki dia atas agama dia. Yani Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia istiqamah dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kekuatan pada dia untuk dia sendiri istiqamah atas agama. Datanglah doa, tawaran-tawaran dunia besar macam mana pun, wanita, takhta, harta, dia takkan terkesan. Dan datanglah ancaman besar macam mana pun ancaman dunia, kehilangan harta, kehilangan pangkat, kehilangan kedudukan, kehilangan kemasyhuran, hatta kehilangan nyawa sekalipun, dia takkan tinggalkan agama. Dia tak akan tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi istiqamah, dan istiqamah ini yang makhluk. Jadi tuntut daripada kita semua untuk istiqamah dalam mengamalkan agama, mengamalkan keseluruhan agama. Apa maksud istiqamah mengamalkan agama? Itu menyempurnakan setiap perintah Allah dan setiap keadaan. Bukan hanya perintah yang suka kita sempurna, yang tak suka kita tak sempurnakan, yang senang kita sempurnakan, yang susah kita tinggalkan. Atau kita sempurnakan agama masa duduk dalam masjid je, masa kita keluar 3 hari, masa kita tak rumah kita tak amalkan agama, masa kat pejabat kita tak amalkan agama. Bukan hanya mengamalkan agama masa keluar 40 hari saja. Bahkan agama 24 jam. Kita di masjid, kita di rumah, kita di jalan raya, kita di bazar, kita di pejabat, kita di mana-mana sahaja, menyempurnakan setiap perintah Allah dalam setiap keadaan. Sama ada perintah Allah yang berkaitan dengan mata, perintah Allah berkaitan dengan telinga, perintah Allah berkaitan dengan lidah, perintah Allah berkaitan dengan kemaluan, berkaitan dengan setiap anggota kita, perintah Allah berkaitan dengan harta benda, wang ringgit. Menyempurnakan setiap perintah Allah dan setiap agama. Ini orang yang istiqamah dalam mengamalkan agama. Siapa yang Allah akan bagi taufik untuk orang istiqamah dalam mengamalkan agama ini, tuan-tuan, orang yang bantu agama. Ya Allah janji dalam Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sahabat-sahabat, kenapa mereka begitu istiqamah dalam agama? Kerana mereka telah korbankan segala-galanya untuk bantu agama. Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bila Raja Rom tawarkan dia separuh kerajaan Rom dan tawarkannya untuk kahwin dengan anak dia, maka Abdullah bin Huzaifah kata, bukan separuh kerajaan Rom, seluruh kerajaan Arab dan Ajam kamu bagi padaku untuk aku tinggalkan Islam walaupun suatu saat aku tak akan tinggalkan Islam. Hari ini kita dengan sebab yang kecil, dengan keuntungan berapa ratus ringgit, sanggup korbankan perintah Allah. Sanggup rugi sikit, sanggup korbankan perintah Allah, tinggalkan sunnah Nabi SAW.
Abdullah bin Huzaifah yang sama juga diancam untuk dibunuh, untuk kehilangan nyawa. Perkara yang paling manusia cintai, paling manusia sayangi itu nyawa ni. Satu, kehilangan duit, harta benda, pangkat, kedudukan, kemasyhuran. Ni benda yang paling manusia paling sayang sekali, nyawa ni. Pun dia tidak sedia korbankan agama, tinggalkan agama, walaupun nyawa dia terpaksa korbankan nyawa dia. Bahkan dia kata kalau ada nyawa sebanyak mana bulu roma di badan aku, satu persatu akan dikorbankan untuk agama Allah. Dan bagaimana datangnya istiqamah ini, tuan-tuan mulia? Tetapi kita beritahu bagaimana Abdullah bin Huzaifah dapat istiqamah meneruskan di atas agama, kerana dia telah korban bertahun-tahun. Dari zaman Nabi, zaman Abu Bakar, peristiwa yang berlaku zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Bertahun-tahun dia telah korbankan diri, harta, masa dia. Bahkan dia sentiasa dalam keadaan bersedia untuk korbankan nyawa dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghidupkan agama Allah, untuk bantu agama Allah. Maka Allah bagi kekuatkan pendirian dia, kuatkan iman dia, teguhkan iman dia, dan istiqamahkan di dalam agama. Jadi ini faedah, tuan-tuan, bila kita buat usaha dakwah, bila kita bantu agama Allah, bila kita jadikan kerja Nabi sebagai kerja kita, dan kita buat betul-betul usaha ni sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dan hendak daripada kita. Pertama sekali, Allah akan istiqamahkan kita dalam agama. Allah SWT akan bagi hidayah kepada kita, sempurnakan iman kita, islah bagi yakin kita, bagi amal kita, dan sedikit demi sedikit agama dan kesempurnaan agama akan datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah SWT akan jadikan kita sebagai asbab hidayah kawan. Bagaimana sahabat-sahabat mereka jadi asbab untuk bandar demi bandar, negara demi negara, benua demi benua telah masuk Islam, telah mendapat cahaya hidayah dengan asbab pengorbanan sahabat-sahabat. Seorang sahabat jadi asbab hidayah untuk ribuan manusia. Hal ini juga tuan-tuan, mereka telah menjadikan usaha dakwah ini sebagai usaha mereka. Allah akan pilih mereka jadikan asbab hidayah, dan sangat-sangat bertuah orang-orang yang mana Allah guna diri dia, harta masa dia sebagai asbab hidayah untuk manusia lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doakan Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah. Orang yang mendapat hidayah dan menjadi asbab hidayah untuk orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Bertuahlah, dan tidak ada syak dan keraguan sedikit pun akan kebertuahan orang yang mana Nabi kata dia bertuah. Nabi sendiri kata bertuah, tak mungkin dia tak bertuah. Nabi kata tuba untuk siapa? Liman ja'alahu Allahu miftahan lil khair, untuk seorang yang mana Allah telah jadikan dia sebagai anak kunci kepada kebaikan. Dengan asbab dia kebaikan tersebar, dengan asbab dia manusia kenal Allah, dengan asbab dia manusia bertaubat kepada Allah, dengan asbab dia manusia tak pernah datang masjid dapat datang masjid, dengan asbab dia orang tak sembahyang dapat sembahyang, orang tak pernah baca Quran dapat baca Quran, orang yang bergulungan dengan maksiat dapat tinggalkan maksiat. Kami kata bertuahlah manusia yang mana Allah jadikan dia anak kunci kepada kebaikan, wa mighlaqan lisyarr, dan kunci kepada keburukan. Dengan asbab dia keburukan hilang, hapus, terhapus. Orang itu maksiat. Tempat maksiat di tempat ibadat bertukar. Dan Allah kita lihat, dapat lihat dengan mata kita tuan-tuan di seluruh dunia, bagaimana Allah SWT menggunakan insan-insan yang dia pilih untuk jadi asbab hidayah. Betapa banyak perubahan tak berlaku di semua. Apabila ada, walaupun kita dah 1400 tahun lebih daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi khairiyah, kebaikan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabat dan zaman sahabat dan tabi'in bukanlah pada masa mereka, bahkan pada amal yang ada pada zaman tersebut. Apakah amal yang ada pada zaman Nabi? Amalan dakwah, amalan ta'lim, ta'allum, amalan tazkiyah. Amalan yang sama kalau wujud kita dapat wujudkan hari ini, kita pun akan dapat kebaikan yang sama. Caranya tuan-tuan, kita kena sedia bangun, buat usaha sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat buat. Dengan
dengan bawa mizaj mereka, dengan bawa sifat mereka, dengan bawa kaifiat usaha mereka, zahir dan batin, dan dengan buat pengorbanan sebagaimana pengorbanan mereka. Memang kita nak bawa usaha dakwah, memang kita serang bawa usaha dakwah, tapi kita mizaj kita, sifat kita, akhlak kita, cara kerja kita masih jauh daripada cara Nabi dan sahabat-sahabat. Pengorbanan kita masih jauh ke belakang. Tapi yang paling penting kita berada pada landasan yang betul. Kita sudah berada di landasan yang betul dan kita semua kena niat untuk sampai ke sana. Jadikan Nabi sebagai contoh kita, sahabat sebagai contoh kita. Dan situlah manzil kita. Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih kita, kamu kena kenal manzil kamu dalam bawa usaha dakwah ini. Apakah manzil kita, destinasi kita, hala tuju kita, tempat kita nak sampai. Kita bukan nak ajak umat bawa usaha dakwah macam kita buat. Kita bukan nak sediakan umat bawa usaha dakwah macam orang mana-mana negara buat. Kita nak ajak diri kita dan seluruh umat buat usaha dakwah macam Nabi dan sahabat-sahabat buat. Maka manzil kita dalam usaha Nabi dan sahabat-sahabat. Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih, setiap orang kena mula berjalan menuju ke arah tersebut. Daripada mana dia, pada tempat dia berdiri, daripada tempat yang dia sedang berdiri, dia kena menuju ke arah tersebut. Itu usaha Nabi dan sahabat, selangkah demi selangkah untuk sampai ke sana. Bagaimana saya dapat bawa usaha sebagaimana Nabi bawa usaha, sebagaimana sahabat-sahabat bawa usaha. Saya dapat bawa mizaj mereka, dapat bawa sifat mereka, dapat bawa pengorbanan mereka dalam usaha saya. Dengan niat ini kita bawa usaha, tuan-tuan mulia. Kalau kita mati tengah jalan pun, insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Walaupun kita tak sempat sampai lagi. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan seterusnya man tashabbaha biqaumin husyira ma'ahum. Siapa yang berusaha untuk menyamai, untuk tiru satu-satu kaum, dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Walaupun belum berjaya lagi jadi 100% macam mereka, tapi kita dah ada usaha, kita dah niat sungguh-sungguh, dah azam sungguh-sungguh, dan kita berusaha ke arah tersebut. Jadi kita semua niat insya-Allah, tuan-tuan. Kita niat nak buat usaha dakwah sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat. Dan kita mau tingkatkan pengorbanan kita, dan kita kena belajar untuk buat usaha sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat bawa usaha, bawa sifat mereka dalam sesuatu penting. Kita kena baca hadis sahabat setiap hari, dengar hadis sahabat setiap hari, mutalaah hadis sahabat setiap hari. Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih tulis kitab ni sangat-sangat ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih, guru saya, Syekhul Hadis, bahkan Syekhul Muhaddithin, guru hadis pada guru-guru hadis, lebih daripada 40 tahun mengajar Bukhari. Dan satu dunia terkenal dia sebagai ulama hadis, bukan hanya di benua India. Guru saya Muhammad Yusuf yang pun rahmatullahi alaih tahu, dia telah baca ratus ribuan kitab hadis, kitab sirah, kisah-kisah sahabat, ribuan kitab. Dalam kalau tuan-tuan tengok bilik dia tu, tempat dia duduk tu, rumah dia tu macam perpustakaan, puluhan ribu kitab. Semua kitab dia telah baca. Tapi dia kata, demi Allah, tidak ada sebuah kitab pun yang memberi kesan pada hati aku sebagaimana kitab hati sahabat. Kitab yang paling memberi kesan pada hati, kitab hati sahabat. Jadi tuan-tuan kepada Allah SWT, kita kena menggunakan ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadikan mutalah ifradi kita hari ini. Untuk mutalah, untuk baca tentang kehidupan sekarang. Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih telah bukan hanya datangkan cerita, bersama dengan cerita itu ada tajuk-tajuk yang didatangkan. Dan bertajuk tadi dia memberi isyarat kepada istinbat, pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah sebagai usul dalam usul dakwah kita. Dalam usul dakwah. Sebab apa usul dakwah kita ni kita kena bawa pada sunnah, bawa pada sirah, melandas kepada sunnah dan sirah. Ini kehendak masyayikh. Jadi tuan-tuan, bukan Allah Subhanahu wa taala, benda itu terlalu luas. Kalau kita nak bincangkan tentang sunnah Nabi dalam menjalankan usul dakwah. Tapi satu perkara yang Maulana Haji kita, Maulana Sa'ad dalam berkatuhum,
selalu tekankan dalam bayan beliau bahawa dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat usaha dakwah Nabi bersifat umumiyah. Satu, dalam dakwah Nabi pergi kepada orang. Nabi tak tunggu orang datang pada kita. Bagi dia jumpa orang yang ada talab atau orang yang tak ada talab, semua Nabi pergi. Bahkan orang yang marah, caci maki, hina Nabi pun Nabi pergi. Orang yang tolak Nabi, nak bunuh Nabi pun Nabi pergi. Ini salah satu mizaj Nabi dalam buat usaha dakwah, sifat Nabi dalam buat usaha dakwah. Dan Nabi jumpa semua orang. Daripada semulia-mulia orang, daripada kedudukan paling tinggi dalam masyarakat, pemimpin ketua, sehingga hamba sahaya yang paling rendah sekali, yang tak ada apa-apa kedudukan dalam masyarakat. Orang zaman dulu anggap mereka ni macam lembu kambing. Pun Nabi pergi jumpa hamba sahaya. Daripada sebaik-baik orang yang tak ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi pada zaman jahiliah tu pun, mereka tak pernah minum arak, tak pernah berzina macam Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ada di kalangan mereka yang tak pernah sembah berhala macam Sa'id bin Zaid, tak pernah sembah berhala. Walaupun zaman orang semua sembah berhala, dia tak sembah berhala. Orang yang baik macam tu pun Nabi pergi dakwah. Orang terus manusia kaki arak, kaki judi, penzina, penyembah berhala pun Nabi pergi. Perompak pun Nabi pergi. Perompak pun Nabi pergi. Dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah, hijrah Nabi, diberi yang berapa dalil yang tunjuk jalan untuk Nabi, bagi pilihan. Jangan boleh jalan ni ke jalan ni. Jadi biasa orang lalu jalan jarang orang lalu. Jarang orang lalu dari perompak. Nabi kata pilih jalan ni. Tengah-tengah jalan jumpa dengan perompak. Kalau kita lari dari perompak. Tapi Nabi pergi dekat pada mereka. Nabi suruh sahabat panggil dua orang. Dua orang perompak. Datang dekat Nabi SAW. Nabi tanya, man antuma, siapa kamu berdua? Mereka kata, nahnu muhanan, kami adalah dua orang yang hina. Orang telah kami dua orang yang hina. Masyarakat pandang kami menghina. Tapi aku dah jawab, bal antuma mukraman, bahkan kamu berdua adalah orang yang mulia. Nabi dakwah dia sampai dia masuk Islam. Kisah Agas seperti kita tahu, peristiwa Taif, seorang hamba sehari yang bekerja di kebun, diperintah oleh Tuhan untuk bawa anggur dan air pada Nabi. Nabi dah cedera, berdarah, lapar, dahaga, sedih. Tapi pada masa tersebut Nabi tak tinggalkan dakwahnya sehingga dia masuk Islam. Jadi sifat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya. Nabi jumpa semua orang, Nabi ziarah semua orang. Nabi tak pernah anggap siapa pun tak layak untuk dia dakwah. Maka tuan-tuan mulia, dalam dakwah kita hari-hari kita buat, semasa kita buat usaha tempatan atau masa kita keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau pergi jumpa semua orang. Bukan hanya jumpa kartun saja, orang yang pernah keluar dengan Allah saja, atau berkeluar jumpa orang yang ada potensi saja. Siapa kita nak tentukan siapa ada potensi, siapa tak ada potensi? Allah boleh lebih tahu siapa yang dia bagi hidayah. Kerja kita jumpa semua orang. Atau kita jumpa orang-orang yang suka pada kita, orang yang senyum tengok kita, istighfar kita, layan kita dengan baik, kita jumpa dia berkali-kali. Tapi orang yang tarik muka masam, orang yang marah penting kita, orang tutup pintu dalam kita tak nak jumpa dalam masa. Ini bukan cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara dakwah Nabi, orang yang hentik, maki, hamun, hina, tutup pintu pun Nabi jumpa berkali-kali. Dengan penuh rendah diri, merajuk pada kita. Jadi oleh kata ulama kita, masyarakat kita bagi hidayah kepada kita, tuan-tuan mulia. Kita mau pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong, jumpa setiap orang Islam. Paling kurang 15 hari sekali kita mau jumpa 100-100 orang Islam dalam kampung ini. Ini kata-kata kerja tempatan. Kalau kita sedang keluar dengan Allah, bila kita pergi mana-mana masjid dan surau, kita keluar kat situ, sebelum kita tinggalkan masjid tersebut, kita pindah ke masjid surau yang lain, kita mau jumpa 100% orang Islam yang dalam kampung ini. Kalau kita akan ditanya di akhirat, jemaah kamu dah datang tempat kami, kamu tak datang jumpa kami. Nah, orang kita nak jumpa di orang bukan rumah. Kadang-kadang kita pun pandai diberi tanggungjawab 20 buah rumah,
Kita pergi 20 rumah tadi, tak jumpa pun orang, kita balik ke Belah Masak dah cover semua, dah pergi semua rumah. Sedangkan kita hanya pergi ke rumah kosong, orang tak ada lagi pun, orang tak balik kerja lagi. Dalam rumah tu ada 4 orang duduk. Kita pergi masa dia orang tak balik kerja lagi pukul 4. Dia balik kerja pukul 8, memang tak jumpa. Ataupun kita baru tuntut seorang, penghuni rumah tu ada 4 orang lelaki yang balik, ayah dia ada anak 3 orang anak yang dah remaja, dah besar. Kita jumpa bapak dia saja, anak dia 3 orang kita tak jumpa lagi. Belum selesai lagi kerja kita. Kalau ada 4 orang penghuni rumah tu, 4 orang lelaki yang balik tu kita cari masa bila mereka ada kat rumah. Pukul 11 malam mereka balik, pergi jumpa mereka 11 malam. Mereka ada lepas subuh je, pukul 8 mereka kerja, lepas tu balik lewat tengah malam, jumpa mereka awal lepas subuh. Masa yang sesuai kita cari, masa yang sesuai tu pergi ziarah mereka, jumpa mereka. Kerana kita tak tahu tuan-tuan punya, yang ada di kampung kita ni, mereka disumpama emas dan perak atau intan berlian yang masih berada dalam tanah ini. Nabi memberitahu an-nasu ma'adin kama'adin al-dhahab wal fiddah. Manusia ni sumpama lombok-lombok emas dan perak. Lombok ni tanah, nak zahir nampak tanah. Bila tak diusahakan emas dan perak tu dalam dia tak akan dapat dizahir, tak dapat manfaat daripada tu. Tapi bila diusahakan, digali, maka akan keluar segala kebaikan. Jadi manusia kalau kita tak usahakan, macam tanah, kalau tak diusahakan akan jadi apa tuan-tuan boleh? Akan tumbuh belukar, lalang itu belukar, akan tumbuh pokok-pokok berduri. Lepas tu dari situ akan keluar kekana jengking, ular. Lagi tebal hutan tu bima pun datang. Bila tanah tu dibiarkan, tanah tu tak diusahakan. Tapi bila tanah diusahakan, dibersihkan, dibajak, digemburkan, ditanam. Tanam padi keluar padi, tanam gandum keluar gandum, tanam zafaran keluar zafaran. Macam-macam hasil kita akan dapat. Bahkan usaha dan dalam lagi akan keluar emas, keluar perak, keluar permata. Nah, setiap tanah ada kelebihan dia, setiap tanah ada kebaikan dia. Macam-macam kebaikan kita akan dapat dari tanah tadi. Mendengar manusia dia tuan-tuan punya, medan usaha Nabi-Nabi adalah manusia. Nabi usaha atas manusia. Kalau kita buat usaha, dalam kampung kita ada 1000 orang Islam. Kalau kita tak buat usaha, maka segala kebaikan yang ada dalam diri mereka itu akan terbiar macam tu saja. Tapi bila kita usaha, satu-satu orang daripada mereka mungkin menjadi asbab untuk hidayah untuk ribuan manusia. Akan lahir alim, hafiz, ulama, da'i. Akan lahir orang-orang yang akan bangunkan kerja agama di seluruh dunia. Akan lahir wanita-wanita yang macam sahabat yang buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kebaikan umat yang akan dapat dizahirkan. Tapi perlu ada orang buat usaha. Orang yang menjadi asbab zahirnya kebaikan dan umat ini tuan-tuan dia, orang-orang yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu kita kena buat usaha sebagaimana Nabi-Nabi buat usaha tuan-tuan. Bagi masa hari-hari, di hari-hari ini kelemahan kita hari ini tuan-tuan dia, khususnya di negara kita hari ini, nak keluar Masya Allah, ada sikit sebanyak jazbah nak keluar. Lebih-lebih lagi negara jauh, di Eropah, di Amerika, orang kita memang suka pergi luar negara. Tapi kelemahan kita ni, satu nak keluar luar negara pun nak keluar 4 bulan dalam negara, 4 bulan jalan kaki dalam negara, keluar kawasan kampung pedalaman, untuk tak ramai orang sini. Yang lebih berat lagi buat usaha tempatan. Kita seronok duduk mesyuarat, buat tafriz. Kita bawa mesyuarat, itu bukan tafriz macam bila kita turun ke medan. Bagi masa hari-hari, jumpa umat, jumpa orang. Itu kerja yang sebenar tuan-tuan. Bila setiap daripada kita bagi masa hari-hari di mahalah kita, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, cakap kebesaran Allah. Jumpa setiap orang, pertama cakap dunia ini sementara, kehidupan akhirat yang kekal selamat. Setiap daripada kita akan mati. Saya akan mati, Tuhan akan mati, semua manusia akan mati. Kehidupan kita sebenar, kehidupan selepas mati, kehidupan akhirat. Dan kejayaan kita dunia dan akhirat hanya Allah yang bagi. Kebahagiaan dunia dan akhirat hanya Allah yang boleh bagi. Keselamatan dunia dan akhirat hanya Allah yang boleh bagi. Harta, benda, asbab, kedudukan, pangkat, darjat tak boleh jadi apa-apa pada kita.
Dan Allah akan bagi kejayaan, Allah akan bagi kebahagiaan, Allah akan bagi kemuliaan pada mereka yang amalkan agama yang sempurna dalam hidup mereka. Ini janji Allah. Orang yang bawa iman yang sempurna, amal yang sempurna jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, Allah akan bagi dia kejayaan dunia. Dan untuk dapat iman amal yang sempurna, tak dapat cara lain, kita kena buat usaha sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat buat. Dan kita bukan hanya bertanggungjawab atas diri kita bertanggungjawab atas seluruh alam, seluruh manusia di seluruh alam sehingga hari kiamat. Dan kita umat yang terakhir, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Jadi perkara ini contoh kita mau cakap pada setiap orang Islam. Jumpa setiap orang Islam, bentuk zahir mereka, bentuk fikir mereka kepada fikir akhirat. Faham kepada mereka tentang Allah Maha Berkuasa. Faham kepada mereka bahawa kerjaan hanya dalam agama, hanya dalam cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan fahamkan kepada setiap umat bahawa cara untuk datangnya, untuk hidupnya agama dan diri mereka dan seluruh dunia hanya satu cara untuk melalui usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faham kepada setiap umat tanggungjawab mereka untuk korbankan diri, harta, masa mereka untuk kerja ini, dan sediakan setiap umat untuk buat kerja. Kemudian kita mau tashkil setiap orang. Kerja kita takkan sempurna, dakwah kita tidak sempurna tanpa tashkil. Kadang-kadang kita bagi 2 jam setengah, kita bagi masa jumpa orang, tapi kita tak bagi dakwah yang sempurna. Dan kadang-kadang kita bagi dakwah sempurna, kita tak tashkil, tak sediakan dia. Kena fahamkan dia apa kerja yang kena buat. Pertama, keluar dari Allah. Fahamkan setiap orang Islam bahawa dia kena keluar dari Allah paling kurang 4 bulan setiap tahun. Yang kedua, fahamkan setiap orang Islam bahawa dia kena bagi masa hari-hari di masjid sehingga masjid dia hidup 24 jam. Kena buat usaha untuk memakmurkan masjid dia. Dia bagi masa setakat mana dia boleh bagi, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan dia sediakan semua orang Islam untuk bagi masa juga sehingga masjid dia hidup 24 jam. Termasuk dalam amal masjid semua dah, mesyuarat, dakwah, ta'limnya, maktab Al-Qurannya. Dan juga dia juga bertanggungjawab untuk hidupkan amal agama di setiap rumah orang Islam. Bagaimana setiap wanita dapat dihubungkan dengan ta'lim mingguan masyurat, setiap wanita dapat keluar dari Allah SWT, setiap rumah dapat hidup di amal, setiap rumah orang Islam dapat terima jemaah masyurat. Jadi ini kerja yang asas tahun ini. Setiap daripada kita perlu bagi masa. Kita tuan datang ke sini, Masya Allah, dalam jemaah dengan jemaah masjid tuan-tuan masing-masing. Ada datang 2 orang, ada datang 3 orang, ada datang 5 orang, 7 orang, Masya Allah. Kita kena usaha setiap minggu bahawa semua jemaah masjid kita datang ke sini. Datang sini, kita sama ada kita keluar tunai daripada sini, atau kita balik dengan azam untuk buat usaha untuk keluarkan jemaah tunai daripada masjid. Ambilkan azam daripada sini. Balik dengan niat dan azam. Sejak lagi tuan-tuan akan duduk dalam halqa masing-masing. Terus tuan-tuan duduk fikir selama seminggu sehingga minggu depan apa banyak mana jemaah sekian kita nak usahakan daripada masjid kita. Banyak mana jemaah 4 bulan, banyak mana jemaah 4 bulan lagi, banyak mana jemaah 3 hari kita nak keluarkan daripada masjid kita. Dan banyak mana amal masjid kita nak tinggalkan dalam masa seminggu ni. Mesyuarat harian sebelum ni kita duduk 3 orang je. Siapa lagi kita nak sediakan, jadikan 5 orang, jadikan 10 orang. Gas pertama kita 3 orang yang buat gas pertama, kita mahu siapa lagi kita nak sediakan supaya lebih lama lagi buat gas pertama. Dan dengan kita dalam masa seminggu ni dan tambah lagi 2 orang. Gas kedua tak ada sebelum ni, minggu ni kita mahu azam dan hidupkan gas kedua. Jemaah 3 hari sebelum ni korban dengan masjid lain, minggu ni kita ada nak keluarkan jemaah 3 hari itu sempurna. Jadi semua azam tu kita mahu buat dalam masa seminggu ni. Apa peningkatan kita nak capai, dan kita balik sebagai dengan satu fikir, dengan satu hati, dengan satu jazbah untuk balik buat usaha syukur-syukur untuk sempurnakan segala azam kita. Ini sebenarnya maksud malam Syafiq Zali, tuan-tuan. Bukan hanya kita datang untuk dengan balian sahaja, tuan-tuan. Kita mau bawa semua ahli jemaah masjid kita datang dalam bentuk satu jemaah, duduk dan semua amal istimai daripada asas sampai isyraq. Ambil kata-kata, duduk fikir macam mana nak sempurnakan kata-kata, dengar ayatul sahabat, malam bangun, malam nanti tuan-tuan mau buat shift, bergila-gila bangun sepanjang malam sehingga ke subuh. Dan esok dengar bayar subuh, balik dengan penuh fikir, risau sebagai satu jemaah dengan satu hati, satu fikir, balik dengan jazbah untuk box. Ini sebenarnya malam Syafiq Zali, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak majukan usaha
di masjid kita, di muhallah kita, setiap minggu kita kena buat macam bawa jemaah masjid kita ke sini. Supaya apa tuan boleh? Masjid kita, usaha di muhallah kita dapat ditingkatkan mengikut kehendak yang elders kita nak. Mesyuarat harian kita jadi lebih mantap, lebih ramai yang bahagian, fikir kita lebih mendalam tentang semua takazal yang diberikan pada masjid kita. Dan hari-hari kita dapat bagi masa untuk jumpa orang. Bila kita hari-hari jumpa orang, hari-hari kita duduk mesyuarat, setiap hari kita jumpa orang, rumah-rumah pintu ke pintu, orang lama pun kita jumpa, orang baru kita pun jumpa, orang lama pun kita ziarah, orang awam pun kita ziarah. Maka dengan pergerakan harakat hari-hari ini, tuan-tuan mulia, segala takazal akan dapat disempurnakan. Jemaah-jemaah dapat dikeluarkan, usaha-usaha masjid dapat dibangunkan. Kalau kita duduk mesyuarat saja dengan bayan saja, tak ada pergerakan, kita tak buat langkahan-langkahan ke jumpa orang, tidak ada mujahadah, tidak ada pengorbanan, maka kerja takkan mampu. Nak dengar kita kerja dibangun kat tempat kita kena sedia buat pengorbanan macam Nabi dan sahabat-sahabat buat. Kita semua ada niat dan doa mulia nak lihat masjid sebagai masjid kita jadi macam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ada niat insya-Allah. Kampung kita jadi macam Madinah Munawwarah. Semua ada niat semua insya-Allah. Setiap rumah orang Islam dalam kampung kita jadi macam rumah sahabat dan sahabat. Ada azan semua insya-Allah. Azan tu dah bagus, niat dah bagus, tapi kita kena mula buat kerja. Kena mula buat usaha. Bila masjid kita akan jadi macam masjid Nabi, masjid Nabi keluarkan jemaah untuk hidupkan agama seluruh alam. Maka dalam masjid kita, daripada masjid kita mau keluarkan jemaah ke seluruh alam. Bermula dengan jemaah 3 hari sempurna dari masjid kita. Jemaah 10 hari, jemaah 40 hari, jemaah 4 bulan dalam negeri, jemaah 4 bulan IPB, sehingga jemaah negara jauh ke seluruh alam dari masjid kita. Kita kena buat usaha dari sekarang. Mungkin lepas 5 tahun mungkin kita dapat capai, lepas 10 tahun mungkin kita akan dapat capai. Tapi mula daripada sekarang, walaupun kita seorang, kita kena mula buat. Walaupun kita seorang, kita kena mula buat. Satu lagi sifat masjid Nabi SAW, masjid Nabi siang malam hidup dengan amal. Amalan dakwahnya, amalan ta'lim, ta'alumnya, zikir, ibadat, khidmatnya, 24 jam itu. Walaupun kita seorang, kita kena mula bagi masa di masjid kita dan sediakan orang lain sehingga masjid kita hidup 24 jam. Kalau kita tak mula nak tunggu orang lain start, takkan kita tak nak start. Nabi mula dulu buat susah seorang-seorang. Baru lepas 23 tahun Allah bagi 123 orang. Semua usaha bermula dengan satu orang. Jadi walaupun tuan-tuan satu orang di mana masih surau tuan-tuan, mulakan kerja, mulakan usaha daripada sekarang. Keluarkan jemaah 3 hari sempurna. Keluarkan gas pertama daripada satu jemaah, keluarkan 2 jemaah, 3 jemaah mengikut zon dalam muhammadah. Gas kedua daripada satu tempat jadikan 2, 3, 4, tambahkan tempat gas kedua. Untuk bantu bangunkan masjid-masjid di sekeliling kita dan juga jun bulanan halqah tuan-tuan boleh. Hingga akhir bulan awal bulan depan kita akan mula jun bulanan halqah. Kita kena pastikan usaha sebelum jun kita dapat buat dengan sempurna, usaha semasa jun dengan pengendalian jun pun dapat dibuat dengan sempurna, dan usaha susulan selepas jun pun dapat dibuat dengan sempurna. Barulah jun kita jadi asbab untuk bangun kerja di setiap masjid dan surau dalam halqah ini. Atas maksud ini juga insya-Allah mudah besok tuan-tuan dia lepas bayar subuh, lepas sarapan akan ada mesyuarat bulanan tuan-tuan untuk Kuala Lumpur. Jadi kami harap banyak-banyak majlis yang ada kat sini semua iktikaf pada ni dan semua ambil bahagian dalam mesyuarat bulanan Kuala Lumpur ni sampai subuh besok. Boleh semua insya-Allah. Kuala Lumpur ada 354 halqah. Untuk jun bulanan, mesyuarat bulanan ni patutnya semua datang. Kalau mesyuarat mingguan tu bolehlah wakil 2 orang, tapi mesyuarat bulanan ni lagi ramai lagi bagus. Paling kurang kalau 2 orang dia sedia halqah pun dah 7 orang lebih, 700 orang lebih. Jadi mana-mana tuan-tuan akan duduk lepas ni untuk masjid, tuan-tuan tengok dalam halqah tuan-tuan, zon tuan-tuan, induk tuan-tuan, mana-mana halqah yang tak ada wakil malam ni. Malam ni juga tuan-tuan kena mesyuarat. Lepas isyak nanti orang setiap induk akan duduk. Mana halqah yang tak ada wakil lagi malam ni, mau hubungi mereka supaya besok 100%, 353 halqah kita semua ada dalam mesyuarat malam ni. Paling kuat dia punya penggerak setiap halqah ada.
Boleh insyaAllah. Barulah tuan-tuan yang mulia, usaha akan mengikut nahaj yang ditindaki oleh orang tua kita, apa yang dicakapkan oleh Nizamuddin, apa yang difikirkan oleh Nizamuddin, nahaj kerja yang diberitahu oleh Nizamuddin dapat diwujudkan di setiap muhallah, dapat dilaksanakan oleh setiap anak susu kita. Itu target kita. Paling dua adalah mesyuarat undangan yang kita semua hadir. Ambil takaza, dengar perkataan muzakarah di sini dan balik buat usul untuk sempurnakan takaza tersebut. Boleh semua insyaAllah. Jadi untuk itu tuan-tuan mulia, sebagaimana saya beritahu tadi, kerja ini memerlukan pengorbanan. Sebagaimana Nabi, kita kena letak depan kita pengorbanan Nabi-Nabi. Kita kena letak depan kita pengorbanan sahabat-sahabat, pengorbanan isteri baginda, pengorbanan anak-anak baginda, pengorbanan seluruh keluarga baginda, saudara-saudara, seluruh keluarga sahabat-sahabat untuk agama Allah SWT, dengan pengorbanan mereka tuan-tuan hari ini agama ada di depan mata kita. Bila kita letak pengorbanan mereka depan kita, maka mudah untuk kita buat pengorbanan untuk agama Allah SWT. Untuk mudah untuk kita melalui mujahadah dan dugaan dalam berusaha dakwah kita. Jadi itu untuk semua sedia insyaAllah. Kita baru insyaAllah sampai sedia untuk 4 bulan baru insyaAllah. Bagi ulama untuk kita tasyiat, ulama untuk setahun kali bertambah, setahun kali berkurang dan setahun kali ketiga. Baru insyaAllah.